Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua kepada para pendengar setia radio online IMR FM. Saya kirakan anda dah tahu hari ini kita dengan seseorang yang saya kirakan istimewa dan dihormati disegani di IMR FM. Sebab kita dah promo daripada pagi tadi kan. Kita ada Dr. Sharifah Mazlina. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri juga. Okeylah, jadi doktor boleh agak tak hari ni kita nak cakap pasal apa? Clue dia. Hari ni 27 hari bulan 8. Lagi 4 hari je nak. Hari jadi saya. Ayo. Apa pandangan doktor terhadap Merdeka? Pada saya Merdeka ni satu yang sangat sentimental lah. Saya kalau Ira kata you lahir di tahun 90-an saya lahir tahun 60-an, pertengahan 65. Ya. So saya baru-baru lagi merdeka lah. Yelah merdeka 57 kan. Baru lagi baru. Tapi kalau ikutkan masa kecil tu saya tak faham. Baru darjah 1 macam tu kan. Tetapi saya bersyukur kerana masa itu saya masih mempunyai datuk-datuk saudara, datuk saya sendiri, nenek saya masih ada di rumah. Yang mengalami zaman-zaman sebelum merdeka, zaman perang Jepun. Jadi saya dapat first hand story tentang perang Jepun. Mak saya pun melalui zaman penjajahan. Walaupun dia kecil, dia sekolah tapi dia melalui zaman penjajahan. Masih lagi rasa lah. Dia tengok macam mana dia orang bawa senjata bayonet, bawa meriam, peluru, suasana macam perang tu berlaku di Malaysia kan. Dengar siren malam-malam, kadang-kadang subuh-subuh dengar siren, dia tahu musuh nak datang. Keadaan terpaksa sembunyi bawah kolong, nak selamatkan diri, takut yang perempuan ni digacau, dia apa-apakan kan. Tapi pada masa tu dia bukan Malaysia kan, dia tanah Melayu. Tanah Melayu. Jadi zaman cerita tanah Melayu tu saya dapat first hand story. Jadi bila saya masuk sekolah darjah 1, buku sejarah tak banyak lagi cerita budak-budak sekolah rendah kan. Tapi bila masuk tingkatan 1, buku sejarah kami dulu zaman saya sekolah, saya rasa buku sejarah betul-betul lengkap ni buku sejarah. Memang dia cerita daripada A sampai lah Z. Saya rasa buku sejarah dulu dengan buku sejarah budak-budak sekarang saya rasa jauh berbeza. Sebab tu kalau kita tengok, bukan nak pertikaikan tentang kualiti, tetapi dulu saya rasa cara kita belajar sejarah memang baca betul-betul cerita sejarah tu, buku dia, teks dia memang komplit dengan gambar, dengan cerita, tahun, very complete. Gambar pula bukan ilustrasi, dia gambar yang betul. Sebenar kan? Gambar betul. Gambar sebenar. Jadi penghayatan saya terhadap cerita sejarah tu memang mendalam, saya dapat rasa. Dan kemudian saya compare pula cerita yang saya dengar kat rumah oleh mak saya, oleh nenek. Dan ini macam storytelling tu every weekend bila kita free, hujan-hujan tak ada buat apa-apa kan. Dia orang akan cerita lah. Kalau macam mak saya atau nenek saya masak ubi kan, kadang-kadang petang-petang minum petang belakang rumah tu ada pokok, ada macam pondok, duduk santai-santai bawah pokok rambutan tu. Nanti dia masak lah lauk-lauk tradisional macam contoh ubi kayu, dia buat ikan bilis. Dia akan mengingatkan pada zaman nanti dia akan cerita. Dia macam kalau arwah mak saya kata, Umi dulu ni korang semua tak lalui, inilah makanan Umi hari-hari dulu. Bayangkan, tapi dulu kita tak badan tak naik makan ubi kayu, dia kata, sebab kita jalan kaki kan. So nanti nenek saya pun start cerita lah. Dia kena gini, dia kena gitu, tanam ubi kat belakang rumah. Jadi kita kena hargai. Jadi penerapan nilai sejarah tu dah sebati dalam saya sejak kecil. Saya dengar cerita tu first hand. Kadang-kadang kalau saya balik ke kampung, masa tu orang tua masih ada arwah nenek saya punya adik-beradik sebagainya. Mereka pun kadang rajin bercerita. Kita dulu rokok gulung ni lah yang isap rokok Rokok gulung ni. Sekarang saya jarang nampak orang semua beli rokok yang bagi merokok lah. Yang dah siap lah. Yang dah siap. Susah lah, hidup dulu susah. Nak dapat beras tu macam satu barang sangat berharga. Jadi melalui keadaan kesusahan, melihat sejarah berlaku dan mereka sempat melihat bagaimana dijajah, lepas tu kemerdekaan, bagaimana perjuangan orang-orang Melayu dulu untuk menghidupkan aura semangat patriotik untuk mendapatkan kemerdekaan, mereka lalui. Mereka tengok dan saya mendengar ceritanya. Jadi bila masuk tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 baca buku sejarah saya yang begitu lengkap, saya relate kan. Saya rasa ya Allah, syukurnya aku sekarang hidup senang je. Dan dia memberi impact kepada saya. Dan mungkin nanti tadi yang kita bincang di luar, Ira ada tanya saya tentang apa saya rasa bila saya bawa jalur gemilang. Ada banyak rasa, macam-macam, 3 rasa, 4 rasa, 5 rasa semua ada. Gambaran tu sebenarnya yang orang di internet nampak tau bila Google
contohlah dia orang Google nama Sharifah Mazlina, Yeah. gambar jalur gemilang akan Yeah. naik, doktor kibarkan di mana dapur saja saya kan. pergi. Jadi benda ni buat saya rasa macam doktor adalah antara calon yang sesuai nak cakap semangat kemerdekaan tu. Sebenarnya saya ni dah mengembara seluruh dunia dan saya belajar pun di luar negara. So saya rasa jalur gemilang tu dah sebati ni hidup saya. Kalau tak percaya, you datang office saya sekarang ni, jalur gemilang pun ada atas meja saya. Meja pejabat office saya. Ada stand flag yang kecil tu, miniature tu. It's like to prove yang ini adalah salah satu tanda yang kita nak mencintai negara kan. Kadang-kadang ada orang dia bangga letak golf set lah, kecil miniature lah. Letak macam-macam kan. Saya tak ada. File banyak, kerja-kerja saya banyak, tapi jalur gemilang mesti ada satu atas. Hidup saya dengan jalur gemilang sepanjang masa. Okay, kalau kat rumah saya sekarang pun saya dah pasang jalur gemilang. Dah siap dah. Dia bukan sehari 2 hari sebelum. Tak ada. Saya dah pasang jalur gemilang. Masa hari raya saya buat open house, kawan-kawan saya kata, open house ni apa? Open house Merdeka. Open house Raya Merdeka sekali. Lah tu kan. Okey, jadi saya faham tak semua orang akan dapat menghayati jalur gemilang. Pada saya jalur gemilang itu mempunyai satu sentimental value pada saya. You tak percaya macam mana saya rasa benda tu, sebab bila you bersendiri berada di kutub, you rasa jalur gemilang tu sangat dekat dengan hati you. Okay, sebab you pergi, we are far away from home. Kita datang bawa misi negara dan this is lambang negara, you know. So bila saya plotkan time capsule, mungkin ada ramai yang tahu kan, saya menanam time capsule di kutub selatan. Masih ada di sana sejak tahun 2004 dan insya-Allah selepas ni saya akan buat program pencarian ikon baru untuk membawa balik. Tunggu program saya akan datang insya-Allah. Dalam perancangan ni, ini eksklusif. Jadi kepada pendengar eksklusif ni. Kalau nak kita boleh uji bakat kan? Ini pengumuman pertama yang belum media lain dengar lagi sebenarnya. Special ni. Special sebenarnya mereka. Jadi ada kaitan dengan jalur gemilang kerana saya tanam time capsule tu, saya balutkan dia dengan jalur gemilang. Ia melambangkan negara dan dia adalah time capsule pertama yang ditanam di kutub. Kutub Selatan. Time capsule pertama di dunia yang ditanam di sana. Okay. Jadi jalur gemilang ni sangat sinonim dengan saya. Kalau tengok gambar-gambar saya dulu, baju saya mesti first jalur gemilang kat atas dulu. Sampai begitu sekali. Okay, sebab kalau kita tak membanggakan diri kita sendiri, siapa? Dan saya rasa sebagai seorang wanita hidup di dalam negara Malaysia, saya mempunyai banyak kebebasan untuk melakukan macam-macam. Berbanding negara lain, kita ambil negara yang Middle East, di mana wanita tidak ada kebebasan untuk membuat apa-apa. Ada negara yang wanita bawa kereta pun tak boleh. Sebenarnya bukan Arab pun lebih kurang sama. Yalah. Kan? Yes, negara Arab lah tu. Timur Tengah. Banyak negara yang masih menyekat kebebasan wanita untuk memperkembangkan potensi dan sebagainya. Jadi saya rasa macam, yelah, walaupun kita ni ada kekurangan sana sini dan sebagainya, cuba kita tengok perspektif yang lebih positif, yang kelebihan yang kita ada. Jadi kita ada banyak kelebihan, ada banyak kemudahan di sebalik kekurangan. Itu tak apalah, semua negara ada kekurangan. Tapi kita kena bersyukur ada kebaikan. Jadi saya dari secara individu, saya rasa kebaikan tu banyak kerana memberikan kebebasan untuk saya memaksimalkan potensi diri, saya melihat dunia, saya boleh buat apa saja. Okay, sebelum kita sambung dengan topik hari ni, saya nak baca daripada salah seorang pengikut setia lah, Kak Fatmawati Irfah. Katanya, masih belum terlambat, saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita untuk wanita yang hebat, Dr. Sharifah Mazlina. Semoga terus sukses dan hebat. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos. Moga terus hidup aman. Terima kasih kepada Fatmawati dan juga kepada semua pendengar radio IMR, kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Fatmawati ingatkan saya tentang sambutan Hari Wanita. Sebab tadi kita bercakap tentang apa saya rasa diri saya sebagai wanita yang boleh membuat macam-macam kat Malaysia ni kan, berbanding negara lain yang masih memberikan kekangan kepada kaum wanita kan. Ya. So berbalik kepada topik kita yang tadi doktor cakap, penekanan kepada generation sekarang lah. Jadi masuk sikit kepada merdeka. Apa pandangan doktor terhadap semangat kemerdekaan yang ditunjukkan oleh generation sekarang dan generasi sekarang? Okey, saya rasa semangat mungkin tak sekuat dulu kot. Saya tak tahulah nak cakap kan. Dia ada dua generasi yang generasi N, X dan Y ni. Saya pun dah tak boleh nak ikut dah. Lepas ni ada Z pula. Kita ada, saya tengok dia punya pola dia macam budak-budak sekolah rendah, dia orang
tengah semangat belajar. Sekejap je kan. Dia Hari Merdeka, dia tahu, dia seronok. Tapi kita ambil remaja ni dah kurang dah. Kan? Tapi kita tengok juga kadang sekolah, bawakan sekolah tu macam mana. Kalau penerapan tu, dia orang akan menghayati. Kalau sekolah tu mungkin kurang. Kemudian kita tengok juga budaya, lifestyle budak-budak tu macam mana. Kalau dia orang ni bukan jenis orang yang patriotik, mungkin mak bapak pun kurang bercerita. Penghayatan tu tak ada. Saya rasa dulu, banding budak dulu, dengan sekarang memang jauh berbeza. Ya? Jauh. Memang jauh beza. Semangat patriotik terhadap kemerdekaan. Sebabnya contoh macam kita rasa kalau dulu kita bawa Jalur Gemilang tu kita feel it tau. Dia lain lah. Kalau menyanyi lagu tu tangan kalau boleh nak letak dekat dada kan. Saya cerita, ni cerita sebenar. Saya sebab dulu penerapan macam saya kata, saya memuji buku sejarah dulu. Buku kita memang teks dia tebal. Sebab tu kadang-kadang budak tak suka subjek sejarah sebab very taxing. Teks ni terlampau banyak. We have to memorize. Tapi sebenarnya bila saya kenang balik, kesan kepada saya memahami sejarah kemerdekaan negara daripada berapa kali kita dijajah. Saya tahu sejarah tu macam mana. Kita even belajar tentang politik, macam mana Malay Union dulu, macam mana UMNO diwujudkan, macam mana parti-parti lain, MCA tu. Sejarah tu, penubuhan, semua cerita kita tahu. Kita belajar A to Z. Okay, jadi Complete. Yang Complete. tak payah tahu pun kena ada juga. Ya, dan kita nak menjawab soalan tu, you kena faham sejarah tu, you akan boleh jawab soalan peperiksaan tu. Jadi cerita tu kita faham. Betul, saya comparekan dengan sejarah mak saya, nenek saya cerita pengalaman dia orang. Jadi saya nampak perjalanan tu. Dan saya compare kehidupan saya sekarang, saya rasa ya Allah bersyukurnya kita sekarang tak ada benda-benda macam tu semua. Tapi kalau kita tak jaga keharmonian sekarang, kita akan mungkin melalui balik sejarah tersebut. Kita akan ulang balik. It's Yeah. like a cycle lah. Kita It's like a mula cycle. dengan mencapai kemerdekaan dan sekarang ni kemungkinan kalau kita tak jaga, Tak jaga. kita mencapai balik. Betul. Kita boleh kena balik. Okey, dan bila kita dijajah tu dalam banyak cara sebenarnya. Sekarang ni kita dijajah dari segi mental. Minda melalui banyak sebab tu kita tengok masalah gejala-gejala yang berlaku sekarang ini semua telah dijajah balik. Pendedahan terhadap ilmu-ilmu yang kurang baik, ilmu sonsang, kebaratan dan sebagainya. Ini semua cara penerapan minda, nak mengubah minda kita supaya boleh dijajah cara itu, tak boleh jajah secara fizikal. Sebab tu saya tengok anak bangsa kita sekarang ni terlalu mudah dijajah minda mereka. Okay? Mengikut trend punk, katakan contoh. Membawa budaya mana. Kita bukan nak menjatuhkan mana-mana kumpulan, tetapi cuba kita tengok apa yang nak diperjuangkan. Okay? Adakah kita membawa identiti bangsa kita sendiri? Saya ambil contoh yang pergi ke luar negara lah contoh. Adalah segelintir. Bila pergi saja sudah lupa intonasi bahasa ibunda. Slang dan sebagainya. Bahasa apa Melayu dah jadi macam campur-campur sedikit. Okay. So sebutan pun dah selanggar, dia dah lain dan sebagainya. So benda ni walaupun kecil kan, tetapi tak mungkin. Saya ambil contoh Datuk Sheikh, penyanyi tu. Berapa tahun duduk di Perancis, tetapi masih ingat bahasa ibunda dan boleh bercakap bertutur dengan baik. Okey. Sebab tu bila saya pergi ke luar negara, saya menuntut di luar, balik saya masih cakap Melayu, masih boleh bertutur bahasa Inggeris dengan baik. Kita gunalah waktu tertentu dan kita masih mengekalkan imej, identiti kemelayuan kita. Kita orang Islam. Ini adalah patriotik. Itu kita nak tunjukkan kita ni merdeka dari segi minda. Okay, dan tak mudah dijajah. Okay? Ini contohnya. Kalau kita mudah sangat berubah mengikut trend tak tentu pasal, ia menunjukkan betapa senangnya minda kita dijajah. Siapa nak tolong bangsa kita sendiri kalau bukan kita? Betul, siapa nak tolong kita kalau bukan bangsa kita sendiri? Kalau bukan kawan kita sendiri. Betul. Kan? Okey. Tetapi yang kita masukkan racism itu ialah apabila kita membenci-benci satu bangsa, memburuk-buruk, menghina, menganiaya bangsa lain. Okey? Itu adalah racism. Okey, kita menghina dia punya cara dia bersembahyang, cara dia makan, budaya dia. That is racism. Kita membuat segregasi antara dua bangsa. That is racism. Kita sampai tak nak duduk semakan semeja. Tak boleh, tu Cina tak boleh duduk satu meja. Ini India tak boleh duduk, tak boleh berkawan. That is racism. Okey? Tetapi kalau semangat kekitaan itu, semangat membantu sesama bangsa, itu dua cerita berbeza. Kita menjaga bangsa kita sendiri. Kita mengambil berat bangsa kita sendiri. Kita mengambil tahu, membantu dan sebagainya bangsa kita sendiri. Sebab saya kata simple. Kalau kita tak tolong bangsa kita, siapa nak tolong bangsa kita? Betul. Jadi sebenarnya apa yang cuba doktor nak sampaikan adalah
kita boleh jaga bangsa kita sendiri, but at the same time jangan kita buat boleh racism. hormat agama dan bangsa lain. Itu dua cerita yang berbeza. Tetapi ramai orang tu saya kata dengan mudah become so emotional dan salah faham. Dan bila kita salah faham ini, bila kita keep on kata racism, itu saya kata nanti esok-esok nanti akan berlaku zaman kita berperang. Nanti kita tak ada keharmonian. Okay, sekarang ni kita ada keharmonian. Kita ada 3 bangsa utama kat Malaysia. Hormatilah satu dengan lain. Dia budaya dia. Dia agama dia. Ya, kita respect. Dia ada Tuhan dia. Ya, kita respect. Okay, tetapi dalam masa yang sama, kita kena membantu bangsa kita sendiri. Kalau bangsa kita masih ditakut lama, bangsa siapa lagi nak membantu untuk naikkan bangsa sendiri? Adakah bangsa lain akan nak? Tidak. Dia akan bantu bangsa dia juga. Masing-masing akan membantu bangsa masing-masing naik. Tapi dalam masa yang sama, kita hidup secara harmoni dan elakkan racism. Betul, sebab saya percaya dalam Islam pun, kita tak boleh nak mengasingkan agama lain dan juga bangsa lain kan. Betul. Sebab kita tak boleh nak menjatuhkan orang lain kan. Betul. Sebenarnya, bila kita ada persaingan begitu, dia adalah sihat. Okey, kita tengok China dia maju dan kita ambil iktibar kenapa dia maju. Cuba kita ambil contoh kaum Cina dulu datang ke Malaysia sebagai apa? Okey, pelombong. Okey, dan hidup mereka dulu memang jenis hidup yang susah. Tapi tengok sekarang hidup mereka, betapa mereka berubah, melakukan transformasi. Dan mereka sekarang adalah antara golongan yang kaya-kaya, terkenal sebagai industri bisnes ni dia orang punya. Jauh tak beza transformasi dia. Dalam masa tak sampai 100 tahun. Malaysia baru 56 tahun merdeka. Okey? 56 tahun. Tengok macam mana mereka boleh mengubah hidup mereka. Okey? Jadi, sedangkan orang Melayu, tanah bumi Malaysia sendiri, daripada tanah Melayu ke Malaysia, dan kita masih ditakut macam ni. Yang kita, okeylah sebab mungkin kita complacent dan sebagainya. Jadi ini yang saya kata tadi, jangan racism, jangan berdengki dengan diorang, belajar. Tetapi dalam masa sama kita harus membantu. Sesama Melayu bantu, support each other. Supaya kita juga boleh naik sama. Kita seharusnya lebih mendahului sebab ni tempat kita sendiri. Kita seharusnya menyayangi tanah air kita sendiri. So, sebab tu kalau you tanya kenapa saya balik ke Malaysia. Kalau saya tak sayang Malaysia sendiri, siapa yang nak sayang Malaysia? Ibarat kita ada rumah tapi kita tak balik rumah sendiri. Tak balik rumah. So orang lain duduk nanti. So besok-esok ramai pendatang yang duduk sini. Orang rakyat sendiri dah keluar. Berapa ramai yang dah migrate. Pada saya yang migrate tu yang tak sayang Malaysia lah. Okay? Jadi macam mana nak wujudkan kasih sayang dengan Malaysia tu? Macam mana kita sayang orang yang kita sayangi. So saya sayang Malaysia. Orang kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Walaupun tak ada emas, batu, tapi saya selesa. Tapi itu adalah kiranya poin yang bagus juga. Jadi pada pandangan doktor lah kan. Macam mana sebenarnya kita nak naikkan balik semangat kemerdekaan untuk generation sekarang. Sebab mungkin kalau kita nak cakap untuk generation dulu, mereka dah harungi. Doktor sendiri memang first hand story daripada atuk, nenek, mak ayah kan. Betul. Jadi macam mana untuk generasi hari ni yang kita panggil Gen Y, Gen X, macam mana kita nak naikkan balik semangat? Okey, saya rasa program-program kesedaran itu haruslah kita buat betul-betul untuk bagi dia nampak. Okey, saya rasa budak-budak ni tak dapat menghayati sebab dia tak nampak. Saya rasa generasi sekarang banyak program motivasi saya buat, mereka lebih suka dengan tangible. Apa yang mereka boleh rasa, apa mereka boleh nampak. Seeing is believing. Okey, kita harus tunjukkan mereka perlu ada open education, bagi dia nampak okey dulu kita begini, macam saya kata kembali pada cara mendidik sejarah zaman dulu, bagi dia hayati dan lepas tu kita terapkan elemen motivasi pada dia orang. Okay? Tunjukkan sejarah dan kata okey dulu betapa susahnya kehidupan. It's not just telling sejarah. Telling sejarah, reading sejarah, but you have to terapkan dengan elemen motivasi. Ingatkan dia, kalau kamu ni sekarang generasi tak jaga, siapa nak jaga? Bagi dia nampak tau. Kat mana kita nak duduk sebenarnya dalam 10 tahun lagi. Bagi buka minda dia supaya dia nampak. Ya, you belajar sejarah. So what's next? Next is to jaga. Jaga keharmonian, jaga keamanan. Jangan buat begini, jangan buat begini. Sebab apa? Nanti jadi balik macam dulu. Kalau kamu berpecah, apa akan jadi? Jadi balik macam dulu. Perpecahan kaum. Kita pernah melalui zaman 13 Mei yang sungguh menyakitkan hati. Tumpah darah. Itu contoh. Tunjuk pada budak-budak ni. So jangan. Why not kita kerja harmoni? Sebab persatuan ini, pergabungan yang baik ini, kita memajukan negara Malaysia. Kita kena tunjuk perspektif secara menyeluruh. Malaysia aman, ekonomi bagus. Ekonomi bagus, rakyat pun akan senang. Semua orang hayati keamanan sekarang ni. Selesa tak you nak jalan malam, you boleh bawa kereta, you boleh buat bisnes, you tak ada perang, you tidur lena.
You tak ada bencana yang teruk-teruk banding negara lain yang bergolak. Okey, kita ambil yang terkini yang berlaku di Mesir, di Palestin. Bergolak sesama Yang bangsa. jadi lagi sedih sebab bergaduh sesama Bangsa dan kaum agama dan yang lagi agama. sedih, kan? Yes. Okey, lepas tu kita ambil di Palestin dengan Zionis dan sebagainya. Itu dua bangsa berbeza. Dua agama berbeza. dah lain cerita. So nak tak kita jadi macam tu? Kalau tak nak, kita kena kerja harmoni. Yes. Jadi saya rasa apa pendapat saya sekarang ni, sejarah itu harus ada sejarah silam diajar dan campur contemporary yang sekarang ini. Lepas tu digabungkan, dimasukkan elemen motivasi untuk menyedarkan budak-budak ni. Baru betul sejarah tu dia orang akan menghayati. Jadi satu sentence menggunakan apa kata, macam Ya. mana kita nak sedarkan diorang. Ya, jadi saya nasihatkan apa kata kepada ibu bapa yang masih mempunyai datuk nenek di rumah dan ada cucu-cucu ni, cuba cerita. Cerita sejarah silam. Turunkan sementara masih ada hayat tu, kongsikan pengalaman anda. Ceritakan apa yang masih berlaku. Saya rasa mereka yang berusia 60 tahun ke atas pernah mengalami zaman penjajahan. Paling tidak zaman penjajahan Jepun. Itu yang terakhir kan? Betul. Okay? Yang terakhir sebelum Zaman kita penjajahan Jepun. Mereka pernah melalui 13 Mei. Ceritakan pada anak cucu pengalaman itu, betapa takutnya, betapa susahnya, dan cakap juga apa kata cerita sekarang ni bersyukurlah kita hidup aman damai. Jiran sebelah menyebelah bangsa lain. Saya berbangga jiran sebelah saya memang betul-betul masyarakat majmuk. Saya sebelah rumah saya orang Cina, depan rumah saya orang India. Tapi boleh harmoni kan? Harmoni. Bila hari raya dia orang hantar hamper kat rumah saya dan saya jemput datang makan. Bila yang depan tu dia sambut Kristian, saya hantar hadiah kat dia. Kad yang sebelah sini Cina, bangsa dia agama dia Buddha, saya hantar kat ucapan, hantar kuih ke apa ke. Kita harmoni dan kita ambil berat jiran tetangga ni. Kalau apa-apa saya nak keluar negara, saya SMS diorang. Dia kata, okay, don't worry, kami take care of your mate juga. Jadi, aman. Cuba Sebab bayangkan. semua orang nak dah setuju untuk nak kerja Betul. harmoni. Itulah yang doktor kata Dan kan? saya rasa keharmonian itu boleh wujud macam contoh. Jiran saya yang sebelah ni, orang Cina, dia bela anjing. Dia hormat saya. Dia pastikan anjing dia tak cross border masuk kawasan saya. Dia pastikan jangan sampai terlepas. Dia ikat tali dia tu just nice. Anjing dia tak akan boleh masuk kawasan rumah saya. Okay? Dan saya tengok kadang mate dia bawa keluar anjing di jalan. Dia tak akan lalu lah. Dia akan lalu tempat lain. Jadi dia menghormati. Itu satu contoh. Ya, jadi semangat ni yang saya rasa. Kalau you tak menghormati jiran you, dan you akan buat apa saja. You biarkan anjing you masuk kawasan, berjalan, berkeliaran. Tak ada. Dia ikat sebab dia tahu saya macam mana. Dan rasanya memang tak akan timbul isu perkauman pun kalau semua Betul. orang saling Boleh. faham memahami, Ya. kan? Kalau tidak ada unsur racism, semua orang akan hidup dengan aman dan damai. Jadi saya rasa alhamdulillah neighbouring saya semua kita mengamalkan yang itu. Tak perlu pun kita nak pergi lebih-lebih sangat ke apa, tak ada. Janji you hormat, you tahu apa nak buat, you hormat bangsa dia, you hormat dia punya agama, dan kita berjumpa sekali-sekala masa hari keramaian, contohnya hari raya dia. Bila kita buat open house, Ya, kan? dan dia pun faham. Dia cakap dengan saya, dia minta maaf kalau hari Cina dia tak akan jemput saya makan sebab makanan dia tak kata susah. meyakinkan. Yes. Dia cakap terus terang. Itu saya kata kita menghormati bangsa sendiri. Kalau dihantar something kat saya pun, dia kata don't worry, ini semua saya baru beli fresh. Itu dia bagi coklat, kuih kan. Bukan yang dibuat tak ada. To that extent. Jadi saya rasa ni satu yang kenapa tak boleh semua orang buat benda yang sama? Kalau kita hormat. Bila tak hormat ni, itu yang jadi perpecahan. Macam contoh, tak hormat bang. Kutuk-kutuk contoh. Bangsa lain mengutuk. Dia dah tak hormat lah agama orang lain. Yang baru ni kes jadi kat Johor yang masuk masjid buat apa untuk agama Buddha, ritual dia. Betul. Ini bila you sudah mula cross the border, tak menghormati bangsa lain, berlaku perpecahan lah. Jadi saya harap para pendengar kita sebenarnya boleh ambil iktibar lah. Betul. Sebab doktor kata tak mustahil untuk kita nak memperjuangkan semangat bangsa sendiri. Yeah. Tapi pada masa yang sama kita sebenarnya tak ada sifat Racism kan? Ya. Pada saya kalau orang Melayu dengar di luar sana, pada saya apa salahnya menolong bangsa sendiri? Kalau kita tak tolong bangsa kita sendiri, siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Dia ibarat macam adik-beradik tau. Kalau kakak tak tolong adik, siapa nak tolong? Orang lain nak tolong anak you ke? Okey? Adakah orang lain akan tolong kakak you kalau kakak you sedang ada musibah, sedang susah? So, bangsa kita ni pun sama. Kalau kita tak tolong sesama bangsa kita, siapa lagi nak tolong?
Okay? Orang masing-masing akan memperjuangkan bangsa masing-masing sebab nak menolong, nak naik sama-sama. Nak naikkan status bangsa Sama-sama. kita sendiri kan. Tapi cuma nasihat saya dalam masa yang sama, jangan sesekali mewujudkan semangat racism tu pula. Itu dah cross the border. Dah cross the border. So kita boleh buat dua jalan serentak dalam keadaan harmoni. Masing-masing kuatkan semangat masing-masing. Tak salah pada saya. Okey, jadi kita dah pun sampai ke penghujung segmen. Tapi sebelum doktor tinggalkan konti IMR FM, boleh tak doktor bagi macam harapan sedikitlah kepada harapan doktor terhadap mereka yang nak sambut Merdeka lagi 4 hari ni? Okey. Harapan saya pertama, hayatilah Merdeka. Jangan hayati Merdeka tu dengan orang kata pergi merempit, bawa motor, bawa bendera, lepas tu buat benda tak senonoh. Bukan hanya sekadar bunga api. Bukan bunga api, bukan hanya pergi konsert dengan hiburan. Saya harap rakyat Malaysia di luar sana hayatilah kemerdekaan tu sekarang ni. Okey, dan cintakan Malaysia dengan secara yang sepenuhnya. Dan saya nasihat pada mereka yang ada Facebook. Saya rasa kalau masa Hari Raya semua orang keluarkan gambar lah, tag itu, tag ini, semua tentang poster-poster lah, motivasi tentang Ramadan, tentang Raya, macam-macam kreatif. Saya tak nampak lagi yang cakap pasal Merdeka. Apa kata kita buat benda yang sama untuk Merdeka? Apa kata kita buat benda yang sama untuk Merdeka? Saya harap dalam Facebook saya, dalam Facebook IMR dan mulai sekarang ni, keluarkanlah gambar-gambar, kata-kata, nasihat, ayat dan sebagainya yang berkaitan tentang Merdeka. Hayati. Yang itu kurang. Saya tengok kurang. Sangat-sangat kurang. Saya tak nampak lagi ada orang masukkan lagi benda-benda tu dalam Facebook saya. Okey? Okey, jadi tengok itu dah boleh nampak dah. Tapi kalau raya kau main lagi semua orang nak raya. Jual baju dan sebagainya. Macam-macam cerita. Cuba kita jual bendera ke, okey, buat aktiviti gotong royong untuk bersihkan, whatever. Anything to do buat mereka. Kibarkan jalur gemilang dengan cara berhemah. Bagi mereka yang nak letak bendera dekat luar kereta tu, tanpa stiker tu betul-betul kuat, sebab saya rasa sedih sebab terlampau nak tunjuk sangat, lepas tu bendera tu tercabut, tanggal, dilenyek kereta, dipijak-pijak orang. Macam tu je. Dan dipijak, tak ada seorang pun nak pick up benda tu. Kat highway tak boleh lah. Tapi kat tepi jalan kadang kita lalu, kat tepi-tepi kedai, bendera jatuh. Main orang pijak-pijak saja. Jadi penghayatan bendera tu tak ada nilai. Kalau kita dulu bendera, saya kat sekolah dulu kalau ada bendera kat bawah, semua cepat-cepat angkat. Jangan pijak bendera lah. Sebab kita sendiri rasa semangat kenegaraan. Dia macam satu yang mulia tau. Kita tak boleh langkah, tak boleh pijak dia. Tapi sekarang orang tak kisah main pijak-pijak aja. Itu yang saya rasa kena ubah. Lepas tu saya rasa di radio bagus lah. Saya dengar IMR ni siarkan lagu-lagu yang patriotik. Saya rasa lagu Sidrum Al-Rahim Sudirman ni elok dikeluarkan tanggal 31. Kena hayati apa-apa saja lagu tentang jalur gemilang, tentang patriotik, Bahtera Merdeka ni. Mainkan macam mana kita main lagu Hari Raya. Begitulah saya harap dari sekarang sampai Hari Merdeka, itulah radio-radio. Tak lama, 4 hari je lagi. Semua radio saya rasa, semua TV kena siarkan, banyakkan cerita-cerita patriotik. Dan saya rasa unsur-unsur kesedaran ni perlu adalah diterapkan. Kalau boleh semua orang pasanglah bendera kat office, dekat rumah, ya. Dan saya rasa penghayatan lagu negaraku dengan ikrar negara tu pun dah kurang sekarang ni. Okay? Banyakkanlah aktiviti macam tu. Kalau kita boleh buat, orang kata kita ada perarakan Hari Merdeka nanti kan. Pergi tu bukanlah pergi untuk happy-happy saja, hayati. Setakat ambil gambar, upload kan. Jadi kita nak penghayatan tu lebih mendalam lah. Sayang saya cuma nak ingatkan apa kata semua orang selepas ini, tengok betapa seronoknya kita mampu menghayati semua itu. Boleh ada perarakan Hari Merdeka. Kalau kita tak jaga, apa jadi? Dan bandingkan negara kita dengan negara yang sedang bergolak. So kita kena bersyukur. Apa yang kita ada sekarang ni, jaga dia elok-elok. Okay? Tapi kalau kita tak jaga, perpecahan kaum berlaku, kita samalah nanti besok dengan negara luar yang sedang bergolak, berperang dan berbunuh-bunuhan dan sebagainya. Jadi itulah harapan saya. Okey, jadi terima kasih doktor kerana sanggup sebenarnya melapangkan tengah hari ini sebab kata pihak pengurusan nak ganti semalam. Sebenarnya kita sendiri sepatutnya faham kan jadual doktor macam mana, tapi doktor sanggup sebab nak mendidik anak bangsa. Jadi terima kasih sekali lagi sebab sanggup datang hari ini. InsyaAllah saya akan cuba berikan masa saya sebanyak mungkin yang boleh. Dan itulah kata harap fahamlah kalau jadual saya tak dapat nak dielak, saya akan ganti dengan hari lain. Saya tahu sejak hari ini ada banyak juga saya miss. Bukan ponteng. Jadual tak dapat nak dielakkan. Kepada pendengar-pendengar, saya rasa bolehlah kita tengok sebab yang ni ada rakaman dia, boleh kita ulang-ulang. Okey. Terima kasih. Kepada pendengar di luar sana yang melihat siaran rakaman hari ini, saya ucapkan selamat menyambut kemerdekaan kepada Malaysia sempena 56 tahun kemerdekaan dan harapnya
kita punya pemikiran juga sama jauh dengan 56 tahun kita dah merdeka, dan kita bukan saja merdeka dari segi negara, kita harus merdekakan iman kita, merdekakan fikiran kita, merdekakan tingkah laku kita, merdekakan pengetahuan kita, merdekakan segala-gala tentang diri kita, dan jangan sekali-kali biarkan minda anda dijajah supaya anda tidak mudah terpengaruh dengan apa saja yang tidak bagus. Sayangi Malaysia, ingat kita akan aman hidup dalam negara yang aman makmur. Selamat menyambut 56 tahun kemerdekaan kepada Malaysia dan kepada semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Okey. Jadi sama-sama kita dengarkan Saya Anak Malaysia. Sementara saya nak iringi doktor keluar daripada konti. Jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.